Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nakia binti Muhammad Zaki dan pasangan saya, Kavita anak perempuan Kumara Velu, akan membentangkan projek tugasan kumpulan GMS 216 iaitu Sejarah Ekonomi Malaysia untuk bahagian 2. Baik, sebelum kami bentangkan projek ini, kita lihat balik soalan yang diutarakan iaitu membentangkan dapatan kajian dari bahagian 1. Dapatan kajian di bahagian 1 memfokuskan kepada sejauh manakah kedatangan penjajah merancakkan aktiviti perdagangan di Selat Melaka pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18 Masihi. Hasil dapatan kajian kami merangkumi 4 isi iaitu kesan penjajahan terhadap perdagangan, dasar perdagangan kolonial, perubahan ekonomi dan pertukaran dan interaksi budaya. Baik, kita mula dengan pengenalan. Berdasarkan kenyataan yang menunjukkan kedatangan penjajah dari abad ke-16 hingga awal abad ke-18 Masihi merancakkan aktiviti perdagangan di Selat Melaka secara keseluruhannya adalah benar. Kepentingan sejarah di selat itu secara tidak langsung dijadikan sebagai laluan perdagangan utama yang kita dapat didokumentasikan dengan baik dan telah menarik perhatian negara-negara kuasa Eropah seperti Portugis, Belanda dan British. Dan ini membawa kepada penubuhan pos atau pola perdagangan dan juga penaklukan terhadap kawasan tersebut. Kita tengok pada fokus pertama kita iaitu kesan penjajahan terhadap perdagangan. Kehadiran penjajah telah memberi kesan yang signifikan dalam sektor perdagangan di Selat Melaka. Apabila Portugis tiba pada awal abad ke-16, dia telah menguasai wilayah tersebut dan mereka telah merombak atau mengubah corak perdagangan dengan menguatkuasakan aliran perdagangan dan mengenakan cukai kepada peniaga. Menurut Subramaniam, beliau memberikan pandangan yang menyeluruh tentang bagaimana kehadiran Portugis di Selat Melaka membentuk semula corak perdagangan dan memudahkan aktiviti mereka di rantau Melaka. Dengan mengenakan cukai dan beban perdagangan ke atas kapal yang melalui Selat Melaka juga memainkan peranan yang penting dalam menggalakkan aktiviti perdagangan. Beban ini memberikan hasil kepada Portugis dalam bentuk cukai dan bayaran, tetapi secara tidak langsung dia menjejaskan keuntungan perdagangan tempatan oleh sebab kadar cukai yang tinggi perlu dibayar kepada Portugis. Kita teruskan dengan fokus seterusnya iaitu dasar perdagangan kolonial yang tertumpu pada 3 dasar yang dilaksanakan oleh Portugis, Belanda dan British. Yang pertama, kita tengok kepada dasar perdagangan yang dilakukan oleh Portugis. Portugis mempengaruhi struktur ekonomi Selat Melaka melalui gabungan kuasa tentera, wujud pakatan strategik dan penubuhan pola perdagangan atau pos perdagangan. Kemudian kita tengok kepada dasar perdagangan Belanda. Belanda dia berusaha untuk mengawal Selat Melaka dengan menubuhkan pola perdagangan atau pos perdagangan melalui gabungan kuasa tentera dan melakukan pakatan strategik dengan pemerintah tempatan. Pada mulanya, mereka menyekat pelabuhan Melaka pada tahun 1640 dan akhirnya mereka menakluk bandar itu pada tahun 1641 untuk menunjukkan perluasan kuasa wilayah mereka. Belanda juga dia membentukkan pakatan strategik dengan Sultan Johor pada ketika itu dan menguatkuasakan monopoli ke atas perdagangan rempah ratus dan ini secara tidak langsung dia mempengaruhi sistem perdagangan sedia ada di Melaka iaitu Portugis serta dia menumbuhkan rangkaian perdagangan sendiri. Seterusnya kita lihat pada dasar perdagangan British pula. British secara rasmi menduduki kawasan Selat Melaka melalui perjanjian dan penubuhan pola atau pos perdagangan. Syarikat Hindia Timur Inggeris merupakan pola perdagangan pertama di Melaka pada tahun 1819 yang kemudian berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang terkemuka. Mereka menjadi kuasa dominan di kawasan tersebut dan menjadikan Melaka, Pulau Pinang dan Singapura sebagai pola perdagangan yang signifikan untuk British. Hasil kajian ini didapati keuntungan daripada pelaksanaan dasar-dasar perdagangan lebih dinikmati terhadap penjajah daripada peniaga tempatan oleh sebab penetapan kadar cukai yang tinggi dan ini secara tidak langsung dia memberi kesan yang negatif terhadap ekonomi masyarakat tempatan untuk mengukuhkan ekonomi tempatan secara keseluruhannya. Dalam perubahan ekonomi, dia terdapat contoh abad ke-16 sehingga ke-18 Masihi. Perubahan ekonomi yang semasa kedatangan penjajahan di Selat Melaka, kita boleh dapat disignifikasikan melalui
perubahan ekonomi di Selat Melaka adalah dari segi monopoli perdagangan, penguasaan pelabuhan untuk mereka membuat import dan ekspor. Diorang punya bisnes pada abad Masihi pada masa itu. Penguasaan terhadap lokasi dan strategi pengendalian dan aktiviti pajakan dan penetapan harga, pembentukan dalam pusat perdagangan dan pengaruh dalam bidang ekonomi dan industri pada ketika itu. Aktiviti perdagangan itu adalah berlaku dengan penjajahan oleh kuasa Eropah seperti contoh Portugis, Belanda dan Inggeris yang telah mengubah corak ekonomi di Melaka ketika itu. Monopoli aktiviti perdagangan oleh mereka adalah berkaitan dengan monopoli perdagangan rempah-rempah dengan harga yang tinggi untuk mereka mendapatkan keuntungan dari segi perniagaan mereka yang sangat berharga ketika itu. Penguasaan pelabuhan dan lokasi juga, mereka akan menentukan tempat yang strategik. Salah satu daripada penjajahan Eropah, mereka berusaha menguasai pusat-pusat untuk menghasilkan aktiviti, produktiviti pelabuhan yang berkaitan dengan perdagangan dan lokasi-lokasi yang strategik seperti melakukan Portugis di Melaka pada ketika abad 1511 Masihi. Penjajahan Barat juga turut mengambil bahagian dalam aktiviti pajakan dan pengendalian, mengendalikan harga komoditi-komoditi yang berharga diminat di Asia Tenggara. British juga mendirikan pusat-pusat perdagangan seperti pusat perdagangan di Pulau Pinang dan Singapura. Penguasaan terhadap pusat-pusat perdagangan ini memberi penjajahan Barat kawalan yang lebih besar kepada perdagangan pengaruh politik zaman dulu di sana ketika dalam pemerintahan mereka. Negara-negara Eropah telah berusaha untuk mengukuhkan penjajahan mereka di situ dengan dari segi dominasi mereka dengan menguasai sektor-sektor perindustrian dan ekonomi Asia Tenggara. Mereka melibatkan diri dalam aktiviti perdagangan inovasi lebih luas, mengendalikan jalur komunikasi ketika itulah komunikasi yang antara mereka menjalankan perdagangan di situ. Time yang sedang dimodernkan ketika itu. Kita dapat lihat dalam pertukaran dan interaksi budaya, kita dapat lihat kedatangan Eropah di Selat Melaka pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18 telah membawa banyak perubahan dan cabaran kepada orang dikenali sebagai orang laut. Mereka kan membuat perdagangan itu melalui perairan. Itu kita akan dikaitkan dengan orang laut seperti nelayan. Itu merupakan pertukaran dan interaksi budaya semasa kedatangan penjajah dari segi pertempuran budaya, pengaruh agama, aktiviti sosial ekonomi, pertukaran budaya melalui perdagangan. Mereka ada sesuatu budaya dan mereka akan menunjukkan dalam perdagangan itu banyak budaya agama masing-masing. So memperkenalkan semua sistem-sistem mereka di situ. Untuk agama pun kita dapat meningkatkan pengetahuan agama dalam perdagangan yang semasa itu mereka bergaul satu sama lain dengan silaturahim. Dia orang punya mengeratkan lagi hubungan mereka di situ semasa membuat perdagangan. Kita juga dapat lihat perubahan yang berlaku di pertumbuhan nilai dan budaya yang macam kita dapat banyak budaya di situ. Dari segi pengaruh agama, Islam telah sampai ke Melaka. Pemerintah Melaka memeluk Islam. Islam datang, so mereka mempelajari lagi lebih luas lagi mengenai untuk memeluk Islam. Pemelukan Islam oleh pemerintah Melaka menggalakkan perdagangan secara Islam. Menurut menjadi pusat perdagangan yang terpenting di Selat Melaka, komuniti-komuniti seperti mereka mendapat banyak rempah-rempah untuk masakan. Dia orang buat perdagangan dari segi yang itulah seperti emas, rempah ratus, sutra dan teh dihantar melalui Selat Melaka. So melalui Selat Melaka mereka hantar barang-barang seperti inilah. Kehadiran mereka membulaskan Eropah di tanah bukan sekadar melambangkan perubahan seperti mereka membuat perdagangan termasuk juga Betabi, Manila, Pulau Pinang dan Singapura. Dia mengeratkan tempat-tempat begini
Kita juga dapat lihat ramai orang-orang yang dapat orang-orang pedagang-pedagang asing yang dapat bermastauin di Melaka, yang terutama mengenai pasal sehingga disebut oleh Tom Price. Tom Price ini menunjukkan pertukaran berinteraksi budaya yang dilakukan melalui aktiviti aktiviti perdagangan di situ. Kita dapat lihat daripada segi transformasi budaya, ekonomi dan juga teknologi yang ketika itu. Secara keseluruhan, kedatangan penjajah barat telah membawa perubahan besar ketika itulah dalam segi ekonomi, keuntungan mereka dari segi perdagangan ekonomi mereka di situ. Struktur dan dinamika perdagangan di Asia Tenggara ketika itulah. Meskipun ada beberapa aspek negatif seperti penjajahan mereka membawa beberapa perkembangan teknologi infrastruktur yang masih kita lihat sehingga kini. Sistem tu macam ada yang setengah sistem tu dikekalkan dan dibawa sentiasa diikut oleh nelayan sehingga kini. Okay, sekian, terima kasih daripada saya.